Okay, nama saya Dr. Kamal. Okay, so this business is really about gratitude. So I akan start dengan sharing ni dengan gratitude a few person. Okay, number one is thank to the God because dia yang telah memberi peluang perniagaan ini melalui Amway. Yang kedua adalah Richie NJ yang telah memberikan business opportunity yang sangat awesome ini. Yang ketiga, Amway staff daripada manager Amway Malaysia, daripada manager McDon to all to the staff, thank you. And tak lupa kepada both my mother, okay. This only the business yang you can bring your mother into this stage, okay. Alright. And the most very important person is my upline, okay. Thank you to founders Diamond, Dr. Siti and Dr. Fahad, thank you. Alright. This is my wife, of course. Okay. She start the business first. Dia sign business dulu, then I masuk kemudian. Okay. Alright. And my upline, Dr. Teh, Emerald Direct, Dr. Teh, thank you. Okay. And my founders, Crown Ambassador, late Dr. Wan and Sheila, also thank you. Okay. Saya masih lagi ingat saya datang malam tu di kawasan sana. Saya datang pada perkongsian Diamond Direct Ali Azman. And apa yang saya nampak dalam sharing malam tu adalah ini, iaitu lifestyle. Okay. So lifestyle bagi saya adalah kita bebas daripada memikirkan masalah duit dan juga masa. Alright. Okay. So katakan malam ni anda dapat panggilan macam ni. Adakah anda ada dua choice saja. Adakah anda decline atau anda accept? Which one you want to do? Okay. Kalau I decline pada malam tu, I tahu I akan duduk di dalam keranda yang berwarna kuning. Okay. Masuk pukul 8, keluar pukul 5 selama 40 tahun. Okay. Menjadi seorang doktor adalah pekerjaan yang mulia, tapi bukan life yang kami nak. Okay. Alright. Tapi bila anda accept the call, apa yang anda kena buat? Adakah hanya cukup 5D duduk diam-diam dapat duit? No. You kena keluar daripada your comfort zone. Okay, get out from your comfort zone. Dan di situlah you akan jumpa where's the magic happen. Okay. So, bila anda keluar daripada comfort zone, anda tunjuk plan, anda tunjuk produk kepada orang di luar sana. Siapa yang anda jumpa? Dari pengalaman saya jumpa dua orang. Okay, nombor satu, you akan jumpa ini. Zombie, you know. Apa zombie buat? Dia suka apa? Dia suka makan otak kan? Dia akan bagi you all negatif. Alright? Dia bagi negatif, dia kata, MBA susah lah, MBA mahal lah, betul? Nenek saya pun buat MBA, tu keturunan zombie lah tu. Okay? Alright? So, kalau you jumpa macam ni, apa yang you perlu buat? Adakah anda rasa sedih? Ataupun anda jumpa upline anda, balik menangis, kata MBA tak nak buat lagi? No. Okay. Kalau anda sedih, anda tak nak buat MBA, maksud anda tidak faham itu hukum law of universe. Okay. Law of universe ini maksudnya, tidak semua Tuhan jadikan orang tu mempunyai impian besar, betul? Kalau semua orang impian besar, susah ke senang? Saya bagi contoh, kalau you sakit gigi, terutamanya dekat Seremban, okay? Dan you pergi sana, you tengok semua doktor gigi buat Amway. Macam mana? Malam sakit gigi, tanya doktor pergi mana? Pergi demo. Pasal Seremban Dr. Siti yang banyak sponsor doktor gigi kan? Okay? Alright. So, kita mesti ada a good doctor untuk serve. Kita mesti ada a good engineer. Kita mesti ada good teacher. So, siapa yang tak nak buat tu, let they be. Okay? And the second type yang akan jumpa adalah ni. Robot. Robot macam masa Dr. Siti, Dr. Fahad jumpa I dulu adalah I sebagai seorang robot. Masih lagi baru dalam pekerjaan. Okay? Dan robot ni sangat fragile. Bila jumpa zombie, habis. Okay? Tapi my upline sangat bijak. What they do? They increase my RAM. They increase my hard disk. They update my iOS. Okay? Dan dia install me the best antivirus. So what the best antivirus? You kena understand ni. Okay? The person yang
kalau anda bergaul dengan zombie atau baca yang zombie, buku zombie baca, apa akan jadi? Anda akan jadi zombie kan? Tapi kalau anda bergaul dengan orang yang successful person atau baca buku yang dia orang baca, so anda akan jadi sukses macam mereka. Okay, that the best antivirus yang saya tahu. Okay, so tonight, katakan anda dapat this call. So what you answer? What will you answer? You decline or you accept? Okay, so because I accept this call and I commit, this is my lifestyle. Okay, nampak tak gambar ni? Cantik tak? Dekat mana? Dekat mana? Ni Langkawi ke? Bukan, ini dekat Hawaii. Cantik tak? Tapi lagi cantik kalau gambar anda dalam ni. Betul? Alright. Okay, and I memang suka travel. Then in fact ada 1,000 more place to go before I die. Okay, and this is all the place that I go. And the best thing, now I ada a new benda untuk belajar. I kena belajar geografi. Siapa yang tahu di mana Amalfi? Ubajara, Hobbiton, 9 Julie Avenue, semua tahu ke mana? I tahu Iguazu. I tak tahu Iguazu, tapi I tahu Iguana. Pasal my daughter selalu nyanyi lagu Iguanodon, dinosaur tu kan? Okay, so satu lagi benda yang kena belajar adalah bahasa. Okay, I kena learn bahasa. Okay, now kena belajar bahasa Brazil. Mungkin MB kena letak bahasa Brazil yang tulis boleh kurang ke, harga murah ke. Okay, pasal MB suka shopping kan? Alright. Okay, and this is all the place we go with Amway only. From 2011 until now, dan insyaAllah. Okay, next is South America 2018. Alright. So what special about Amway Travel? Apa specialnya? Pasal semua orang boleh pergi travel kan? Dengan everyone can fly. Alright. Tapi Amway punya travel specialnya dia ada ground arrangement. Okay. Ini tahu, siapa tahu kat mana ni? Cuba teka. Ini Eiffel Tower, right? Tapi you tengok banyak kawan you pergi Paris ambil gambar Eiffel Tower, tapi Eiffel Tower tu di belakang, betul? Tapi ini because of ground arrangement, saya naik second floor. Then I guna toilet kat situ. So I the first doctor yang guna toilet dekat second floor Eiffel Tower, Okay, alright. This one this year Hokkaido, right? So Amway ukur you punya tapak kaki supaya you tak cedera masa you main ice skating. Hebat tak Amway? Dia ada nama, setiap ice skating tu ada nama. Okay, this one mana? Hobbiton. Apa yang specialnya? Amway book sampai malam. Dan you ada dinner, and then you boleh balik tu bawa lampu yang Hobbit bawa tu. Hebat tak? Hanya Amway company saja yang boleh buat benda ni. Bagi tepukan kepada Amway. Okay. And how about shopping? My wife memang suka shopping. 2011 hanya satu bag. Tapi now banyak bag. Dia also upgrade dia punya iOS. Okay. Alright. Nampak? Ini semua dia punya, I dapat 2 saja. Kasut dengan seluar. Okay lah. She happy, I happy lah. Okay. Alright. So, food. Sini you ada body key kan? Tapi ALS you kena body lock. Pasal Hokkaido you akan ada a best work you in Hokkaido. Dan yang bestnya dia adalah free flow. Okay. So siapa nak pergi Hokkaido this year? Alright. And see dekat Hawaii? Nasib baik I tak ada gout. Kalau ada susah. Okay, semua seafood Alright. And hotel macam mana? You kalau nak tengok TV, you tengok cerita CSI, rugi, no PV. You buat MA, you boleh duduk hotel ni. Yang CSI punya. Okay, ni dekat Las Vegas, okay? Okay, and ini adalah the best hotel yang kita pernah duduk. Tak perlu banyak check in, check out. Dia move, Itu Med Cruise, Okay, and this, tengok, kita dapat bilik balkoni. Everyday tengok sea. The best bilik yang kita dapat, Alright. Ni nampak tak? Wow. This is my dream come true.
Okay, this hotel we call Belmont Hotel dekat Iguazu Fall. You even can walk to the Iguazu Fall. Best tak? Best kan? Okay, kalau you ada duit, you nak pergi ke? No lah kan, orang kaya pun tak nak pergi kan? Alright, and what the view you akan dapat adalah macam ni. Untuk setiap kali you pergi breakfast, no need 4K TV, 8K TV, no need. This is real view, okay? Alright, and Amway also not about the money, okay? Ada satu benda yang Amway money yang cannot buy, okay? Helping other people grow and can become life greatest joy. Maksudnya, you tolong seorang dapat apa yang dapat adalah satu nilai yang sangat you tak boleh nilai dengan mata wang, okay? For example, this one, tadi yang naik ni, saya direct, Cikgu Zafran. Dia seorang cikgu sekolah, tapi juga seorang racing driver. Tapi masa race, dia tak boleh bawa wife dia kan? Bahaya. Tapi, dia boleh bawa wife dia naik limo, dekat mana? Las Vegas, bukan dekat KL. Hebat tak cikgu boleh bawa limo kan? Alright, okay. This one, my best friend, Diamond Cik Zaki. Dulu, I muda-muda dulu, sekarang muda lagi. Suka memancing di bawah jambatan dekat Terengganu. Now I bawa dia pergi memancing di Hobbiton. Okey tak? Okay. This one, Emerald Direct. Encik Fazal dia seorang stranger bagi kami. Okay. Dia seorang IT specialist. Setiap hari sebab kerja dia selalu kena connected to Wi-Fi. Tapi sebab business, dia buang I, tambah I jadi connected to wife. So every day dia honeymoon, every day. Okay, best tak? Ni engineer, IT engineer, Emerald Direct, Cik Faizal. Alright, so you boleh merubah kehidupan orang lain. Itu satu benda yang sangat, you rasa sangat berbaloi bila you buat Amway. Okay, so tonight, let's say, you have this call. What do you action? Do you decline or you accept? Yes, okay. So because of that, life is about choice. So choose the life that you want. Okay, saya bagi kepada isteri saya. Cantik tak dia hari ini? Cantik kan? Okay. So bagi kepada my wife. Thank you. You dah accept the call? Belum? So saya anggap orang yang hadir pada malam ini dah terima my husband punya call. So saya anggap you semua berani berimpian besar. Dahulu saya dibesarkan dalam keluarga yang memang sederhana. Ayah bekerja kerajaan, ibu suri rumah. So daripada kecil saya memang dah diterapkan kena belajar pandai-pandai, dapat keputusan bagus, masuk universiti. Biasa dengar tak? Biasa. So, kehidupan saya memang mudah. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk MRSM, masuk universiti semua. So, saya keluar sebagai seorang doktor perubatan. 2003, saya mula bekerja. 4 bulan bekerja sebenarnya, saya ada call ibu saya. Saya rasa saya salah ambil bidang kerja. So, ibu saya kata, itu biasa sebab baru kerja. So, saya teruskan bekerja. So, masa saya bekerja, yang bestnya, masa zaman kami houseman, kami duduk di rumah quarters doktor. So, satu hari, kawan saya doktor datang. Dia kata dengan saya, Izzah, hari ni ada seorang doktor pakar. Dia nak buat demo masak. You rasa boleh masuk telinga you? Doktor pakar datang buat demo masak di bulan puasa. Okay? So saya rasa macam, dia tak ada keluarga ke? So kawan saya kata, ada. So saya datang. So memang masa saya datang, saya tengok dia memang memasak untuk kami. She's really like a mother. That is Founders Diamond, Dr. Siti. Actually saya banyak tanya soalan dengan dia, berapa harga dan sebagainya. And in my mind, saya takkan beli periuk ni. Sebab periuk ni harga 2 bulan gaji doktor. Okay?
So malam tu bila saya balik, saya tengok Dr. Siti masih lagi mengemas barang. So saya cakap dengan Dr. Siti kata, you have time? Saya kata, okay, 10 to 15 minutes because esok I on call. So Dr. Siti kata, okay, then we sit down. And then I cakap, okay, I sign up. Tapi semuanya saya letak bawah katil. Biasa dengar? Biasa. So pada satu hari, kawan saya memang mengalami masalah kulit yang teruk. Kawan saya yang makai artistry dulu. So hari-hari setiap balik kerja malam, saya akan melihat muka dia menampalkan mask. Dan makin hari, muka dia makin cantik, makin glowing sampai dia ada power. So masa tu kulit saya pun, mata saya teruk sebab lebam. Sebab kami on call, kerja malam, 24 jam ke 36 jam. So saya memang mencari produk mata. So, bila on call memang, ini bukan gambar saya, ilustrasi sahaja. Saya tak ada gambar masa kerja, not even a handphone with me. So, memanglah bila Dr. Siti ajak saya, even nak jumpa 5 minit ke 10 minit, saya akan cakap, maaf Dr. Siti, saya sibuk. Hari ini saya on call, esok pre-call, post-call saya on call. So, saya memang tak nak jumpa orang. So, memang pada satu hari, Dr. Siti sangat pandai. Masa tu saya memang masih bertunang dengan Dr. Kamal. So satu hari Dr. Siti kata, Iza, ada seorang doktor pakar kanak-kanak. Dia pun buat Amway. So masa tu dalam pemikiran saya, doktor pakar kanak-kanak, doktor yang banyak income tapi masih nak buat Amway. Dan saya tahu Dr. Siti pun pakar gigi, husband ada 2 klinik gigi. Saya dalam pemikiran saya, adakah mereka ni tak cukup duit? Adakah mereka ni tak cukup duit? Actually memang dalam pemikiran saya, PWTC, daripada Kuala Pilah ke PWTC, kalau you tahu berapa jam? 2 jam pergi, 2 jam balik kalau tiada accident ataupun kemalangan di Bukit Putus. So memang saya memang cakap no. Tapi bila saya bercakap dengan suami saya, Dr. Kamal, dia kata, why not we go? Tapi saya rasa masa tu dia bukan nak sangat pergi, tapi sebab saya baru beli kereta baru. So, dia nak naik kereta baru, so dia kata, why don't we go? So, saya ingat lagi saya duduk di tengah-tengah situ. Saya ingat lagi, saya duduk di belakang tempat Emerald, Dr. Siti bagi saya duduk. Lepas tu tempat sangat penuh, saya tak tahu lepas tu Dr. Siti duduk mana. Mungkin dia duduk di atas tempat lain yang saya tak tahu. Dan Dr. Siti dudukkan saya betul-betul tengah dan sebelah tu penuh dengan orang. Saya tak boleh keluar. Tapi saya cakap dengan my husband, I nak on call esok, you tolong dengar sorang-sorang. I tidur. Okay? So memang saya tidur. Saya tutup mata, saya sandarkan badan dan saya tidur. Keluar daripada habis stage, my husband cakap dengan saya, you boleh buat, you macam that speaker. Han cakap, you yang dengar, you lah yang buat. Kenapa suruh saya buat? Okay? So, saya sangat sibuk. Lepas tu kami mendirikan rumah tangga, sibuk dengan kerja. Bila doktor, berkahwin dengan doktor. You rasa bagus tak kehidupan ni? Bagus. Bila berkahwin, bekerja, realiti kehidupan sebenar bermula dalam hidup saya. Pada masa itulah saya rasa saya tak ada masa, saya tak ada duit dan saya langsung tak ada style. Saya tak pernah pergi kerja pakai kasut tinggi macam hari ini. Okay? Kasut saya flat saja. So masa tu saya kerja, saya tengok income tahunan. Bila Dr. Siti tunjuk peluang bisnes, saya tengok income tahunan. Income tahunan sebagai seorang doktor perubatan yang baru bekerja masa tu, tak sampai 25,000. Dan masa tu memang kami mengalami masalah duit yang teruk sebab saya punya keinginan sangat tinggi, gaji 2,500, bayar installment kereta 1,500 sebulan. So apa kami buat sebagai doktor? Kami kerja lebih masa. 1 jam hanya RM25 sahaja di Kuala Pilah. Masa tu saya nampak, kalau jual set bersalin, 10 minit cakap, saya dah dapat untung 20%. So mana you fikir lagi bagus? Okay? So masa tu kami dah mula tukar barang. Kami dah mula pakai sikit-sikit barang tapi masih malu.
malu nak buka mulut. Sebab tu saya jadi Founders 3%. Okay? Dr. Siti dengan Dr. Farhad sangat hebat. Memang dia tahu kami sibuk, memang dia tahu kami akan jawab tak ada masa, tapi mereka selalu mencari peluang untuk jumpa. So bila jumpa, saya hadir meeting dan sebagainya, barulah saya berani buka mulut. So buat bisnes MBA perlu keluar malam tak? Perlu keluar malam kan? So masa tu saya kerja di hospital. Kami tiada pilihan, kami diberi waktu untuk bekerja. So bila saya nak keluar malam, Dr. Kamal on call. Esoknya saya pula on call dan kami tidur di hospital. So pada tahun hujung 2005, saya telah membuat keputusan yang sangat besar. Saya keluar daripada hospital, pergi ke klinik kesihatan. Pada esok malamnya, kami keluar makan berdua. Saya ingat lagi, saya punya doktor pakar di bahagian ONG. Kenapa you all berdua keluar daripada hospital? Both of you can be a very good specialist, dia kata kat I. Besok pagi, you datang bilik I, it's an order, you know. Datang bilik I give you a very good recommendation untuk jadi pakar. So masa tu you rasa berubah hati tak? Saya nak buat MBA, dah tukar pun pergi ke klinik kesihatan. Lepas tu memang saya buat satu lagi keputusan, 2007. Saya cakap dengan Dr. Kamal, we really heart to heart talk. Apa yang you nak buat sebenarnya? Sebab pada tahun 2007, semua doktor batch kami keluar daripada hospital dan menyambung kepakaran masing-masing. So, I cakap dengan Dr. Kamal, what do you want to be? Do you want to be a specialist? I don't want, I cakap dengan dia. Sebab, I tak nak you 24 hours with the staff nurse. Okay? So, masa saya buat locum, saya terjumpa buku ni. Saya bersyukur sebab saya tak pernah baca buku pasal financial freedom. Bila saya baca buku pasal ni dan saya lagi faham kenapa saya perlu ada bisnes. Kehidupan sebagai doktor tak banyak. Kalau you tengok dia jadi pakar, maksudnya dia dah sambung 4 ke 5 tahun. Kalau dia ambil pinjaman, dia akan buka klinik, stranded dekat klinik. Kalau dia jadi pegawai perubatan dekat klinik kesihatan biasa, dia akan jadi chronic MO. So masa tu, diamond kami, Founders Council, late Dr. Wong and Celia, saya nampak live mereka sangat seronok. Saya nak duit, tapi saya tak nak pergi kerja. Is it sounds good? Ada tak macam tu? Okay? So, saya telah memilih, saya buat keputusan yang sangat besar. Saya cari sebab yang buat serius, kenapa saya nak kena buat bisnes MBA. Saya berhenti kerja kerajaan pada tahun 2008. Saya not even bagi tahu my true mom. Semuanya saya bagi tahu pada Dr. Siti. Dan my true mom only know this resignation selepas saya dah diterima bekerja ke Hospital Pakar Anu di Bangi. So even saya pernah masuk majalah wanita sebab I'm the youngest doctor dekat hospital tu. Pendapatan besar tapi tanggungjawab pun besar. So saya rasa saya tak boleh lama duduk dekat hospital juga. Saya kena pergi meeting dan yang paling penting saya kena buat aktiviti. Dulu saya pergi meeting tapi saya tak buat aktiviti. So saya capai platinum 2009. Masa saya hantar Dr. Siti pergi ke LS Dubai. Masa ni saya tanya, nampak saya pegang kertas putih? Saya tanya Dr. Siti, mana nama saya dan leader saya? Dr. Siti kata, you dah jadi platinum. So all your group tak ada dalam group I. So ni group siapa? I tanya Dr. Siti. This is all my others group. So saya faham business MBA adalah business sendiri. You bina business MBA, you business sendiri. Pada masa tu saya berubah 100%. Memang halangan banyak. Saya memang tak boleh cerita kalau pada you mungkin 1001 cerita. Saya kena buat sesuatu yang orang lain tak buat. Dalam keluarga saya, kalau jadi pakar, doktor mesti ada belakangnya pakar apa. Kalau you buat specialist pun, you dah ada subspecialties lagi. So, saya kena pilih jalan yang orang lain tak pilih. Memang susah. Even sebenarnya, saya selalu tipu sunat mak saya. Bila minggu ni, mak saya kata, you tak balik kampung ke? Saya kata, saya pergi kursus doktor.
2 minggu lagi mak saya telefon, dia kata ada kenduri dan sebagainya. Saya kata Dr. Kamal pula kena pergi kursus doktor. Banyak benda yang saya kena ubah. Memang mulanya perit sebab saya duduk di Kuala Pilah. Pukul 7 kedai semua dah tutup. Memang saya rasa saya tak boleh duduk situ. So saya keluar. Setiap malam saya jumpa kawan saya semua bekerja di HKL, di Hospital Sedang, di Hospital Melaka. Saya kena keluar. Pada masa ni memang sakit sebab saya kena keluar daripada zon selesa. Bayangkan orang balik kerja pukul 5 boleh rehat dengan keluarga. Saya pukul 5 saya dah kena bersiap sedia sebab saya nak jumpa orang pukul 8.30. Kadang-kadang appointment di KL, kadang-kadang jadi jumpa, kadang-kadang tak dapat jumpa. Alasan macam-macam. Kucing sakit pun ada. Okay? Sebagai seorang doktor, kami rasa kami dah cukup ilmu. Tapi sebenarnya bila membina bisnes Amway, you kena empty your cup. You kena sanggup belajar. Banyak benda yang saya kena belajar sebab saya ambil kursus kedoktoran 5 ke 7 tahun untuk jadi doktor. Tapi dalam bisnes Amway, you kena belajar 2 ke 5 tahun untuk you tahu pasal bisnes Amway. You kena labur. Sebenarnya, saya tak pernah miss PWTC since daripada Dr. Siti Ajar. Saya suka dengar cerita diamond-diamond baru. Sampaikan setiap kali saya pergi shop Amway seluruh Malaysia, saya akan tercari-cari CD yang saya nak. Sebab setiap orang yang saya dengar, saya tahu cerita dan saya tahu nak pinjamkan CD itu kepada siapa. Sebab background semua orang berbeza. Dari segi fokus. Terus terang saya bagi tahu, saya ingat lagi masa adik saya nak kahwin, setahun awal dia tanya saya, "Akak, ada aktiviti tak bulan sekian-sekian?" Macam tu fokus saya sebab bila saya ada aktiviti ataupun meeting penting, saya akan bagi prioriti ataupun keutamaan pada bisnes. Dan ada satu ketika, saya ingat lagi, saya excited bercerita sampai mak saya pada waktu malam dia cakap dengan saya, "Mama rasa daripada pagi, petang sampai ke malam, you memang asyik bercakap pasal Amway sahaja." Tapi saya tak sedar. Okay, sebab kita terlalu fokus. Sampai saya rasa you kena ada disiplin diri yang tinggi. Sebab bila saya buat bisnes ni, sebenarnya challenges tak boleh cakap, halangan macam-macam. Tadi you tengok anak saya baru berusia 3 tahun, betul? Bila saya keluar malam, selalu bila balik kampung, orang akan cakap, itulah padahnya sebab selalu keluar buat bisnes. Sampai tak fikir tentang keluarga. Macam-macam tomahan saya dapat. Tapi saya kena cekalkan hati. Kalau hari Jumaat, kebanyakan orang pergi mana? Orang akan balik rumah, ambil anak, makan dengan suami. Tapi saya sacrifice masa Jumaat saya. Saya tak pernah ada dekat rumah hari Jumaat. Ingat lagi satu ketika, saya pergi demo dekat pantry klinik. Saya yang ambil gambar ni sebab tu saya ingat sangat. Bila saya buka pintu, saya dengar pintu klinik tu terbuka, pantry klinik itu terbuka. Saya terus nampak muka dia. Siapa dia? Itulah kawan saya yang saya pernah tunjuk peluang pada dia masa zaman bujang. Dan you tahu apa perkataan yang pertama keluar daripada mulut dia? "Eza, you masih buat Amway?" Apa you nak jawab? Saya senyum sahaja. Dalam hati sebenarnya saya nak jawab, "You masih kerja lagi?" Tapi kita tak boleh nak mengaibkan orang, okey? Dan yang bagusnya, kawan saya kata, "Teruskan demo you, saya ada kerja." Okey? Dalam bilik surau. Sepatutnya yang saya terharu dalam gambar ni sebenarnya, kami 3 doktor, 3 daripada klinik kesihatan, daripada hospital. Kami dah lah sesat, tak jumpa klinik yang kami nak pergi buat demo.
tapi komitmen tiga-tiga kami sangat tinggi. Kami tetap sampai walaupun hanya sempat setengah jam kami buat demo. Memang tak ada aktiviti, tapi komitmen yang saya nampak pada orang yang datang tu yang saya suka. Saya pernah cakap dengan Dr. Kamal, apa kalau orang nampak apa cerita seorang doktor kahwin dengan seorang doktor, even demo dekat tempat parking kereta. Tak ada buat sales pun hari tu. Tapi saya punya komitmen sebab saya nak tolong orang yang datang tu. Dalam pasar raya, semua orang tengok saya buat demo. It's okay for me sebab you tahu you punya impian. Dekat Felda, hari cuti Jumaat, even sampai bila saya balik daripada demo, memang tak ada suara. Saya ingat lagi, saya memang selalu tinggalkan Dr. Kamal sebab Jumaat, Sabtu, Ahad saya akan pergi out station. Buat house meeting, saya pun tak ada mate. Tapi saya tetap teruskan sebab Dr. Siti kata, you kena buat house meeting setiap bulan. Hujung minggu, saya beli kereta bukan untuk suka-suka. Saya beli kereta untuk isi barang. Sampai my husband cakap, lepas ni kita boleh order satu lagi. Minibus dia kata. Sebab setiap kali saya pergi demo, semua benda saya nak bawa. Memang pada saya, you kena buat benda yang sama, benda yang serupa macam upline you buat, tapi you buat berulang-ulang kali. You hanya buat pada orang yang berbeza, pada tempat yang berbeza. Memang you akan dapat hasil yang berbeza. So bermula dengan diri you. Saya sangat suka gambar ni sebab masa ni gambar ni late Dr. Wong masih ada lagi. So bila saya nampak peluang bisnes ni, saya tak pandang belakang sampailah kami chief sebab saya selalu teringat kata-kata Dr. Siti. Masa saya mula-mula houseman, saya buat bisnes, dia kata, you buat bisnes ni, you buatlah MBA sebelum keadaan memerlukan. Saya tak faham. Dia kata, your life will be totally different daripada kawan-kawan you yang ambil pakar. So, Dr. Siti juga selalu pesan, buat bisnes MBA bukan secepat mana. Dia kata, buat bisnes MBA selama mana you kena bertahan. You jangan putus asa. So, and then our upline mentor, Emerald Dr. T selalu cakap, MBA memang ada pencen. You kena percaya. Dan Dr. T dia selalu akan tunjuk all the proven tentang pencen. Late Dr. Wong and FC Celia selalu bagi tahu, just do it, just do it, just do it. Sampai saya tak faham apa yang kena buat sebenarnya. Okay, tapi saya ikut saja sebab Celia selalu cakap, you kerja kuat hanya untuk 2 ke 5 tahun sahaja. Kerja kuat, will pay the price dan there is a delayed gratification. Saya tak faham sehinggalah saya selalu orang bagi tahu saya, apa lagi yang you nak? Suami doktor, you doktor. Apa lagi yang tak cukup? Ada rumah, ada kereta, ada keluarga. Tapi pada saya, duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu duit. Ganjaran paling besar dalam hidup saya adalah masa. Pada tahun 2014, saya memang nekat untuk go diamond. Tapi, as a simple operation, ibu saya buat, tak sangka, the result come out as a cancer. So, ibu saya mengalami 4 kali pembedahan besar, banyak komplikasi yang dia alami. You nampak makanan ada tapur yang berbeza. Ibu saya tak suka makan makanan hospital. So, ada satu masa untuk saya cakap di sini as a Founders Emerald, sebelum saya sampai, saya hantar makanan ke hospital dulu. So, pada saya, ganjaran yang paling besar buat saya adalah masa. Sebab setiap hari selepas daripada operation, mak saya saya kena menemani dia untuk membuat radioterapi. Setiap hari. Selama sebulan lebih saya rasa. And then you tengok sampai dia tertidur. Dan you boleh tengok orang yang kat belakang tu memang datang berdua tanpa ditemani anak. Saya memang tengok sendiri pukul 6 pagi seorang orang tua, dia datang sendiri bertongkat sebab anak kena kejar masa untuk pergi bekerja. Tiap-tiap hari
Saya nak lupakan ibu saya punya kesakitan, komplikasi daripada radioterapi yang sangat teruk. Setiap hari kami makan di restoran berbeza. Dalam bisnes ni, you kena cari sebab, bukan alasan. Sebab 99% kegagalan adalah berasal daripada orang yang suka memberi even 1% alasan. Satu lagi, you nak tengok baby saya tadi comel tak? Dah lah dapat anak, kami dikurniakan anak, tapi saya selalu tinggalkan bayi kecil tu. Ibu dan mak saya yang banyak menjaganya di rumah. Kalau you tengok hari raya, dia tak pergi berhari raya dengan kami. Kalau you tengok dia pergi park malam, dia tak pergi dengan kami. Dia pergi dengan semua adik-beradik saya. Tapi saya berterima kasih sebab adik-beradik saya banyak membantu dalam menjaga anak saya. Buat bisnes Amway, you rasa senang ke? Memang buat bisnes Amway bukan senang, tapi sangat-sangat berbaloi. Buat bisnes Amway, you bukan buat sendirian. Semua staf-staf Amway daripada pihak atasan sampai staf Amway, semuanya akan membantu. Saya memang berterima kasih sebab semua staf Amway sangat membantu saya dalam membina bisnes Amway. Begitu juga dengan upline sponsor kami. Begitu juga dengan all our team partners in this business. So saya memang teruja sebab bisnes bukan sahaja di Seremban, di Kuala Pilah, now di serata Malaysia. So membina bisnes Amway adalah about excitement, keterujaan. You kena excited dulu, then your team will be excited. So train your brain today. It's not your brain, actually train your subconscious mind. Apa yang you buat hari-hari, you punya subconscious mind tak boleh terima whether benda tu baik atau buruk. So apa yang you buat hari-hari, balik kerja, balik rumah, tengok TV, esok pergi kerja balik, 365 hari cerita you sama. Tapi kalau you pergi kerja, balik malam, you jumpa orang untuk memberi peluang, subconscious mind you akan kata, is a very true life. So hari ini, lakukan benda yang orang lain tak mahu lakukan. Pergi buat sponsoring untuk you pergi Dubai. Sebab orang lain tak akan dapat apa yang you dapat next time. So maybe untuk you all, dalam dunia ni ada banyak pilihan. Tapi untuk kami, membina perniagaan Amway is the best choice for us. Thank you, Amway.